Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Malaysia menentang Laos dalam perlawanan kedua AFF Mitsubishi Electric Cup, yang mana Malaysia menang 5-0. Hasil jaringan dari Sergio Aguero 1, 2 Faisal Halim, 1 Hakimi untuk debut dia yang pertama dia dah skor, dan satu lagi adalah Stuart Wilkin, gol yang cukup marvelous lah pada perlawanan ni. Baiklah, kalau kita lihat pada perlawanan ni, dalam separuh masa yang pertama boleh dikatakan tempo pasukan Harimau Malaya agak slow dan juga sukar untuk melakukan hantaran-hantaran dan juga cutback ke dalam kotak penalti ataupun crossing yang bagus untuk mencari target man. Tetapi apabila masuk second half, kita boleh nampak ada perubahan yang dilakukan oleh Ki Panggun dengan membawa masuk Brandon Gunn bermain sebagai centre back dan juga push Sergio Aguero untuk kembali turun ke bawah membentuk dua midfield dengan David Rowley, dan push Litak dan juga Faisal Halim sebagai striker ataupun bermain lebih berdekatan, menyebabkan Malaysia boleh membentuk combination play dan juga link up yang bagus di second half. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan, yang mana ulasan perlawanan kali ini saya akan mulakan dengan pasukan Malaysia untuk perkara yang boleh saya puji dan apakah benda yang menyebabkan faktor kemenangan kepada skuad kebangsaan pada perlawanan ini. Alright, yang pertama adalah daripada segi taktikal. Malaysia sebenarnya tak berubah banyak dari segi taktikal, yang mana seperti mana perlawanan mentang Myanmar, taktikal tersebut jugalah yang diaplikasikan dan juga diimplementasikan di dalam padang dengan formation 3-2-5 ketika mereka menyerang, dan juga bertahan dalam formation 5-2-3 ataupun 5-3-2. So benda tu adalah benda yang biasalah formation yang Malaysia guna. Cumanya apa yang Malaysia perbaiki dan Malaysia improve untuk game ni, yang pertama adalah daripada segi penggunaan wingback Malaysia, iaitu kalau kita lihat di bahagian kanan dan juga bahagian kiri, Syahmi Izzuan dan juga Hakim Hassan, boleh dikatakan kedua-dua pemain ini adalah wingback yang sangat proaktif untuk melakukan attacking ataupun dalam gerakan serangan bagi membentuk extra winger di bahagian hadapan ketika pasukan Malaysia menyerang. Dan apa yang menjadikan kedua-dua player ni boleh bergerak dengan lebih bebas adalah apabila mereka sering mendapat bantuan daripada bahagian tengah ataupun mendapat bantuan daripada centre back yang bermain di bahagian kanan ataupun bahagian kiri. Iaitu di bahagian kanan kita boleh tengok Quinton Cheng banyak naik untuk memberi support kepada Syahmi Izzuan di bahagian kanan, dan di bahagian kiri Fazli Mazlan banyak support untuk Hakim Hassan di bahagian kiri ketika second half. Jadi apabila wingback ni dah naik lebih tinggi, maka centre back ataupun right ataupun left centre back yang bermain di bahagian wide area dalam pembentukan back 3 tu, Quinton dan juga Fazli, mereka juga akan lebih naik untuk tinggi dan berada di kawasan bahagian tengah. So apabila mereka di kawasan tengah, mereka akan cepat untuk memberi support dan juga memberi bantuan kepada kepada Hakim dan juga Syami untuk membuat overlap ataupun untuk push kedua-dua player ni dengan hantaran-hantaran through passing ataupun long ball untuk memberi ruang kepada player wingback pasukan Malaysia untuk exploit bahagian wide area pasukan lawan, iaitu pasukan Laos lah. Dan antara kualiti yang ditunjukkan oleh Hakim Hassan terutamanya bukan sahaja daripada segi ball control, tetapi apa yang dimiliki oleh Hakim Hassan ni, dia adalah typical player yang sangat-sangat direct. Kenapa saya kata dia sangat direct? Sebab apabila dia dapat bola, dia memang nak beat ataupun nak tewaskan pasukan lawan punya pertahanan sahaja, dan dia berjaya buat benda tu. Dan apa yang dilakukan selepas itu adalah dia akan deliver bola ke dalam kotak penalti, sama ada melalui cutback ataupun crossing. Dan kita boleh tengok kualiti yang ada pada Hakim Hassan memang boleh dia katakan the phoenix lah untuk game ni, dan dia buktikan hantaran dia berkualiti, cutback dia pun berkualiti dengan 2 assist. Satu assist kepada Sergio Aguero untuk gol pertama, dan satu lagi assist kepada Faisal Halim untuk gol kedua Faisal Halim. So benda tu memang positive side lah untuk bahagian wingback. Dan untuk Syahmi Izzuan pula, kita boleh nampak yang Syahmi Izzuan ni adalah seorang player yang rajin. Cumanya dalam first
first half apa yang kurang tentang Syahmi ni adalah daripada segi kawalan bola ataupun first touch dia, yang mana dia banyak kehilangan bola bila dia cuba untuk beat pertahanan lawan dengan situasi 1v1, dia senang kehilangan. So banyak kali jugalah bola keluar dan sebagainya. Tetapi masuk second half kita boleh nampak yang Syahmi ni dia improve a lot lah berbanding first half, dan dia berani lagi untuk beat pertahanan lawan dengan situasi 1v1, dan dia lebih berani untuk melakukan crossing dan untuk masuk ke dalam ataupun melakukan cut-in ke dalam lah. So benda tu Syahmi improve di second half dan mendapat bantuan yang banyak daripada Quinton Cheng. Dan apa yang boleh saya puji tentang Syahmi ni, macam saya cakap tadi, dia ada work rate, cumanya daripada segi deliver ball dia kena baiki lagi lah kan, crossing kan kat back. Cumanya in term of defensive, yang mana boleh dikatakan Syahmi dia akan membentuk back 5 ketika bertahan. Jadi apabila dalam keadaan Lau melakukan counter attack, Syahmi cepat untuk turun membentuk balik back 4 ataupun untuk membentuk balik back 5 bagi membantu bahagian pertahanan. So Syahmi cepat untuk turun dan melakukan track back, dan dia banyak kali melakukan interception dan juga tackling ke atas pemain Lau dalam situasi counter attack dan menggagalkan counter attack yang dilakukan oleh Lau. Jadi itu perkara pertama lah yang saya suka tentang pasukan Malaysia pada perlawanan ni, apabila wingback pasukan Malaysia memang berfungsi dengan baik in term of attacking dan juga in term of defending, dan dalam pada masa yang sama pembentukan back 3 yang mana Syahrul Nazim, dan di second half Brandon Gan ganti Syahrul Nazim, Fazli Mazlan dan juga Quinton Cheng. Mereka ni bermain dengan tinggi dan mereka cepat untuk memberi support kepada bahagian wingback ketika pasukan Malaysia dalam keadaan menyerang. Berbanding perlawanan menentang Myanmar hari itu, memang kita boleh nampak yang Azam Azmi dan juga Ruben Tirin, kedua-dua player ni terlalu isolated, tak ada dapat backup yang banyak daripada bahagian bawah, dan memang tak dapat support yang banyak untuk push mereka bermain dengan lebih tinggi, yang menyebabkan mereka terlalu bersendirian dan senang kena attack ataupun pressure oleh pihak lawan. Jadi benda tu yang Malaysia improve untuk yang pertama. Yang kedua, untuk game ni juga apa yang Malaysia improve adalah daripada penggunaan midfield. Okey, kita sembang pasal first half dulu. First half gandingan Mukairi dan juga David Rowley, yang mana boleh saya katakan gandingan Mukairi dan juga David Rowley bukanlah gandingan yang tidak bagus. Sebaliknya gandingan kedua-dua player ni agak kompos dan juga agak bagus dalam menguasai ball position di bahagian tengah. Kalau kita lihat apa yang dilakukan, apa yang dikontributkan oleh Mukairi dan juga David Rowley di first half adalah dua corak permainan yang berbeza, yang mana David Rowley lebih diutamakan untuk involve dan menjadi player yang berada di dalam D-box pasukan lawan ketika Malaysia menyerang, untuk menjadi extra frontman lah untuk pasukan Malaysia. Berbanding Mukairi, untuk game ni apa yang boleh saya katakan, Mukairi lebih kepada deep lying playmaker, yang mana apabila dia dapat bola, dia akan cuba untuk contribute dan juga deliver bola ke bahagian wide area ataupun untuk dia open game lebih bagus lah. Dan kita boleh tengok gol pertama Malaysia adalah hasil daripada hantaran yang dilakukan oleh Mukairi kepada Hakim Hassan. So benda tu bagus, ada beberapa kali hantaran yang dilakukan oleh Mukairi berjaya, tetapi apa yang saya nampak, Mukairi sebenarnya boleh perbaiki lagi gameplay dia, terutamanya daripada segi decision making dan juga daripada segi create space. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat kepada permainan Mukairi, maklumlah player muda, dia agak fancy tetapi menarik untuk dipertontonkan. Dan cumanya apabila dalam situasi dia nak melepaskan rembatan dari luar kotak penalti, boleh dikatakan banyak kali dah dia rembat daripada luar kotak penalti menggunakan teknik yang kurang tepat. Kita tahu dia ada ability dan kemampuan untuk skor dari luar kotak penalti, tetapi sayang pada malam ni dia gagal untuk menggunakan teknik tu dengan betul, dan dia gagal untuk skor dari luar kotak penalti yang menjejaskan sedikit corak permainan dia. Dan dalam pada masa yang sama, hantaran-hantaran jauh dia juga untuk mencari Faisal Halim dan sebagainya agak kurang menjadi. Walaupun ada beberapa hantaran yang bagus, tetapi banyak jugalah hantaran-hantaran yang dilakukan tidak menjadi, yang menyebabkan beliau ditukar di second half, dimasukkan Brandon Gan dan juga Litap, yang mana yang menyebabkan Aguero lebih turun kepada bahagian tengah. So Mukairi kalau dia boleh improve part untuk decision making dan dia lebih bagus daripada segi hold up play, saya rasa dia boleh jadi player yang lebih
penting dalam skuad Kipangun untuk the next game menentang Singapura dan juga Vietnam. So benda tu penting lah kan untuk bahagian tengah, untuk Brandon, untuk Mukairi dan juga David Rowley. Dan kita masuk second half. Apabila masuk second half, apa yang dilakukan oleh Kipangun adalah dia menukar satu taktikal yang mana dia bawa masuk Litak dan dia bawa masuk Brandon Gun, dan Brandon Gun main kat centre back lah. So tak ada apa-apa kat situ, sebab Brandon Gun main centre back boleh dikatakan one of the best man yang versatile, sebab dia boleh main kat situ dan juga main kat tengah. Tetapi yang menariknya adalah apabila Kipangun dia push Aguero daripada seorang striker ataupun target man, dia letakkan Aguero di bahagian tengah untuk bergandingan dengan David Rowley. Jadi apabila benda tu jadi, kita boleh tengok bahagian tengah pasukan Malaysia, Aguero masuk, dia jadi lebih efektif untuk bergerak dengan lebih laju dan moving forward untuk lebih fluid, lebih lancar berbanding waktu Mukairi ada first half. So benda tu agak efektif lah untuk pasukan Malaysia. So kemasukan Brandon dan juga Litak ni dia memberi efektif untuk pasukan Malaysia, untuk Aguero lebih bertindak untuk jadi playmaker untuk pasukan Malaysia, dan peranan David Rowley masih lagi sama untuk menjadi extra frontman ketika Malaysia menyerang, bagi berada dalam kawasan kotak penalti untuk menunggu antara lintang ataupun cutback yang bakal dilakukan oleh wingback ataupun bahagian winger pasukan Malaysia lah. So benda tu bagus lah. Dan apa yang menariknya tentang tengah ni lagi adalah peranan Safawi. And kita tak boleh nak deny Safawi pada perlawanan ni memang antara the best player, yang mana boleh dikatakan dua hantaran beliau adalah key lepas. Satu hantaran kepada Faisal Halim memang orang kata apa, on point, tepat, hantaran dia on point, dan juga timing running daripada Faisal Halim tu pun on point. Dan satu lagi hantaran dia kepada Hakimi untuk gol, dan gol yang cantik daripada Hakimi, volley kan. So boleh dikatakan Safawi dia daripada game Myanmar dan ke hingga game Laos ni dia improve banyak gila. Dia boleh dikatakan berani untuk beat pertahanan lawan dengan gelecek-gelecek dia, berani buat killer passing, memang kreatif, dan dia berani untuk shoot luar kotak penalti. So boleh dikatakan dia hampir untuk kembali kepada prime dia. So saya harap dia teruskan momentum ni untuk cari balik gameplay dia yang sebenar dan menjadikan diri dia lagi baik pada masa akan datang. So Safawi pun the best lah untuk perlawanan ni. Dan kita masuk pula untuk corak menyerang pasukan Malaysia di second half. Kalau kita lihat second half, apabila kemasukan Litak, dia telah push Aguero untuk bermain di bahagian tengah. Aguero ni kalau kita lihat, apabila dia main dekat striker, dia adalah player yang rajin. Dia boleh jadi fast nine, dia boleh jadi target man. Tetapi kena ingat, dalam sistem Kipangun pada perlawanan ni, Aguero adalah diletakkan lebih kepada target man. Jadi apabila banyak pergerakan yang involve dengan Aguero, dia banyak drop deep ke bawah, yang menyebabkan apabila Malaysia cuba untuk masuk ke dalam kotak penalti, boleh dikatakan Aguero tak ada di tempat tu dan timing dia tak kena. So benda tu menyebabkan Kipangun ubahlah dengan bawa masuk Aguero letak tengah, Litak main kat depan. Dan apabila Litak main kat depan, benda ni bukannya satu benda yang efektif sebenarnya, tetapi apabila Litak bermain di hadapan, dia telah memberikan sedikit kebebasan kepada Faisal Halim. Seperti mana yang kita tahu, Faisal Halim daripada first half lagi, dia sentiasa bermain dengan lebih narrow ataupun berhampiran dengan di box dan juga berhampiran dengan striker utama iaitu Aguero. Tetapi beliau jarang untuk mendapatkan bola dan beliau tak ada movement-movement yang berbahaya untuk beliau menerima bola. So orang tak boleh nak deliver, tak boleh nak supply bola kepada beliau. Jadi di second half, apabila kita nampak Litak masuk, apa yang terjadi kepada Faisal Halim adalah dia sentiasa bebas. And dia sentiasa bebas, dia boleh buat larian, orang boleh fokus kepada dia dengan supply bola kat dia dengan lebih banyak. Dan hasilnya apa yang terjadi, dia berjaya untuk skor 2 gol melalui tandukan. Pemain paling rendah dalam skuad berjaya untuk menjaringkan 2 gol melalui tandukan. So itu membuktikan yang Faisal Halim ni, apabila dia berada di berhampiran dengan D-box, dia boleh jadi target man juga untuk pasukan Malaysia, dan dia pandai untuk menempatkan diri dia, positioning dia bagus, dan juga heading dia pun bagus, reaksi dia kepada closing dan sebagainya. So dia pandai untuk buat off ball movement, timing, running dan sebagainya, untuk menempatkan diri dia ke dalam keadaan posisi untuk dia accept ataupun terima bola yang disupply ataupun deliver kepada dia untuk dia score. Jadi benda tu memang bagus lah untuk second half.
Jadi apa yang boleh saya nampak, kemasukan Litak lebih kepada memberi ruang kepada Faisal Halim untuk lebih efektif bergerak di bahagian kotak penalti dan berada dalam kedudukan yang kosong kan. Tetapi untuk Litak, walaupun benda tu bagus daripada segi gameplay, tetapi Litak mempunyai sedikit masalah untuk game ni apabila Litak seakan-akan tidak menjadi sangat, terutamanya daripada segi first touch, kawalan bola sampai dia nak buat hand of Maradona lah dan sebagainya. Maafkan saya. And so dia macam tak apa menjadi pada perlawanan ni. So Litak saya harap dia boleh baiki balik, dapatkan balik rentak dia lah. Sebab game ni boleh dikatakan Litak bermain seakan-akan dia nak prove something tetapi dia tak berjaya. So dia perlukan keyakinan, dia perlukan percaya kepada tim dia lagi. Dan untuk Hakimi yang mana boleh dikatakan first debut, and so boleh saya katakan dia is the future star. Kalau siapa tengok ulasan saya Liga Super, memang mereka tahu lah Hakimi ni saya selalu puji kerana dia turun main dengan KL City. And so Hakimi dia ada future star untuk jadi seorang striker yang hebat, dan dia buktikan dengan satu gol volley yang menarik, fizikal pun padu, satu assist kepada Stuart Wilkin. So boleh saya katakan dia antara player muda dan masa depan Malaysia. So bagi saya overall game Malaysia semalam memang improve banyak daripada segi combination play, switch play dan sebagainya. Kita boleh tengok link up, win back, efektif crossing target, cumanya mereka boleh belajar lagi untuk efektif crossing dan juga bagi ada player yang betul-betul dalam kotak penalti untuk menerima cutback ataupun crossing yang dilakukan. So bagi support lagi kepada win back untuk bermain dengan lebih efektif, kontrol bahagian tengah dengan ball position lebih bagus, striker kena lebih reaktif kepada hantaran-hantaran untuk menjaringkan gol. Jadi tu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.